Jadi kita hari ini nak habiskan juga habiskan juga kita punya ringkasan ataupun summarization tentang buku Talbis Iblis ya. Jadi Iblis sentiasa melakarkan dia punya perancangan dan juga perangkap serta jerangkap yang samar-samar yang kita tidak tahu. Dia buka 99 kebaikan, jalan-jalan kebaikan, kemudian dia perangkap kita dengan satu keburukan, wal-iyazubillah. Jadi mudah-mudahan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Jadi Allah tunjukkan kita kebenaran tu betul-betul jelas depan mata kita. Terima kasih Kak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perempuan yang dikasihi semua, apa khabar? Alhamdulillah. Kalau dekat Salwa memang ceria je. Kalau tak dekat Salwa dia krik senyap je. Kak Salwa ni memang penceria, insya-Allah. Puan-puan yang dikasihi, kalau kita cerita pasal umrah, jadi insya-Allah tak pasti sama ada mereka nak lanjutkan lagi ke ataupun tidak ya. Tapi kita buat satu anggaran, kita telah tangguh pada 26 hari bulan 2. Jadi ada dah tarikh dia 26 hari bulan 2 dan saya dah berbincang sendiri dengan pihak yang menguruskan tiket dan sebagainya. Tapi setakat 26 hari bulan 2 itu kita cuba usahakan dapat penerbangan mas. Sebab Saudi Airline SV tak ada masalah. Dia boleh saja, dia buka saja. Yang susahnya mas. Jadi yang mas ni pula jemaah saya ada yang minta business class. Jadi kalau business class Saudi kena tambah dalam 5-6 ribu lagi untuk seorang. Jadi macam boleh pergi balik umrah sekali lagi yang gitu ya. Okey, jadi di situ. Jadi itu sedikit kita punya cabaran, tapi saya dah book dah 26 hari bulan 2. Mas kata boleh dengan syarat kena penuh. Penuh dia pun dalam 200 jugalah. Okey, insyaAllah. Jadi kita ada dalam 100 lebih. So saya dah book 26 hari bulan 2. Jadi sesiapa yang dah mendaftar dan insyaAllah selepas diumumkan boleh, jadi kita terus pergilah pada akhir bulan 2 itu berbanding 2 hari bulan 2. Jadi jangan risau penantian kita tu, yang kita daripada mula-mula 2 hari bulan 2 tu, sejak niat terus terlintas nak pergi, Allah sentiasa ganjari kita pahala sampai nanti kita balik daripada tanah suci. Lagi lama tunggu sebenarnya lagi banyak pahalanya. Kan, tapi itulah Allah sangat hebat. Dia kerja Allah tu, Allah tak tengok kita berjaya pergi ataupun tak. Allah tak tengok yang tu. Tapi Allah tengok sejauh mana keazaman kita. Lepas tu bila azam dah ada dah, bayar pula. Dah bayar pula, tengok duit kurang ni. Tak boleh pergi dah pula. Lepas tu kita sabar. Jadi setiap keazaman kita itu dibalut dengan kesabaran, dengan pengharapan, dengan doa lagi kan, dengan bersangka baik lagi. Puan-puan percayalah, semuanya itu ada peranan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. So jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita dan Allah pilih kita. Baik. Jadi kita hari ini nak habiskan juga kita punya ringkasan ataupun summarization tentang buku Talbis Iblis ya. Jadi Iblis sentiasa melakarkan dia punya perancangan dan juga perangkap serta jerangkap yang samar-samar yang kita tidak tahu. Dia buka 99 kebaikan, jalan-jalan kebaikan, kemudian dia perangkap kita dengan satu keburukan, wal-iyazubillah. Jadi mudah-mudahan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Jadi Allah tunjukkan kita kebenaran tu betul-betul jelas depan mata kita, bukan samar-samar, dan kemudian Allah rezekikan kita pula untuk mentaati kebenaran itu. Baik, jadi kita saya rasa kita berhenti sudah sampai para ulama ni bagaimana iblis membelit ataupun memberi
tipu daya kepada para ulama yang lepas kan, betul tak ya? Okey, jadi kita pindah pada poin yang kelima dalam buku ini juga. Ada satu panduan di mana kalau kita nak selamat daripada pengaruh dan tipu daya syaitan serta iblis, maka Imam Ibn Qayyim menyarankan kita, poin dia, mengikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Jadikan Nabi itu sebagai teladan kita. Maksudnya puan-puan, sebelum kita buat apa-apa, kita fikir Nabi ada buat tak? Nabi kalau macam ni buat macam mana ya? Jadi sesiapa yang sentiasa berfikir-fikir begitu, dia akan selamat. Walaupun kita nampak mungkin orang ni tegasnya, kerana kalau Nabi hidup zaman sekarang tak adalah dia buat macam tu. Contohnya kan, Nabi kalau hidup zaman sini pun buat macam ni juga. Kita mungkin ada bayang-bayangan begitu, tapi dia akan membantu kita mengawal. Sistem kawalan kita akan tinggi. Contohlah kalau kita nak makan berdiri atau makan duduk. Memanglah ulama dia menghukumkan harus yang makan berdiri ya. Ada masa-masanya makro jadi kat situ ada keharusan untuk makan berdiri. Lagi-lagi kalau dekat hotel kan, dia punya meja tinggi, tak nak duduk kat mana tu. Jadi nak tak nak kita kena bersidai jugalah dekat tepi meja yang bulat tu kan. Jadi berdiri, alamak dah hukumnya makruh lah pula, macam mana kita ni kan. Jadi kita fikirkan kalau Nabi ada macam mana ya. Mesti Nabi ni akan cari jalan juga untuk duduk. Nabi tak malu kan. Jadi kita pun sama, carilah jalan begitu. Jadi kita fikirkan, walaupun memang perkara tersebut memalukan, tapi bila kita ingat Nabi, kita takkan rasa malu. Makan contohnya, antara sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan sesuatu yang wajib kita ikutilah. Sunnah yang harus bagi Nabi, harus juga bagi kita ya. Jadi cara Nabi kalau makan, habis saja makan, dia akan jilat hujung jari dia. Jadi kita ni kalau dekat hotel tengah nak makan dengan sudu garpu, pisau, berbagai lah, ada lebih 5-6 sudu kat situ kan. Sudu sup lain, sudu makan nasinya lain, sudu makan dessert dia lain kan. Garpunya lagi dah ada 2, pisaunya lagi kan. Jadi kita nak makan guna tangan, malunya lah. Lepas tu dah makan dah guna sudu garpu, no problem. Tapi nak menjilat lah pula, alamak malunya nak jilatnya kan. Tapi kalau kita ingat Nabi, jadi dia ada satu daya, kekuatan untuk kita ikut. Lepas tu kalau orang-orang mungkin lah dia sindir ke apa macam tu, malu je. Kita relax, kita tenang. Sebab kita ada ikutan, kita ada teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kalau nak marah, ingat Nabi kalau benda macam ni marah tak? Tak. Nabi marah kalau hak Allah sahaja yang diabaikan. Ini kepentingan aku ni. So dia akan menyelamatkan keadaan dan menyelamatkan suasana. Jadi pertama, ikut sunnah Nabi. Itu arahan supaya kita selamat daripada syaitan. Baik, yang kedua adalah kena faham kaedah yang terbaik untuk kita beramal dengan kehidupan kita ini, iaitu Islam. Islam kan lifestyle, cara hidup. Jadi bila cara, kena ada kaedah dia. So kaedah yang kita kena ikut adalah kaedah yang disebut dalam Al-Quran. Tapi tak tahu macam mana nak ikut Al-Quran tu, benda yang kita baca kan. Ada lagi, kaedah dia adalah ikut sunnah Nabi tu tadi. Okey, selain daripada sunnah Nabi adalah kita melihat bagaimana para sahabat lakukan. Jadi apa yang sahabat-sahabat lakukan? Kemudian para salafus salih selepas sahabat. Jadi untuk itu kaedah yang terbaik adalah lihat Nabi buat. Sebab Nabi buat aja, itu Al-Quran yang bergerak. Kemudian yang kedua, tengok para sahabat Nabi buat bagaimana. Okey, yang ketiga, kita cuba mengelak sebaik yang mungkin daripada unsur-unsur bid'ah. Dan seterusnya memahami maksud khilaf dan keluar daripada khilaf. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. So macam mana kita nak keluar daripada khilaf tersebut? Okey, jadi itu adalah panduan yang kita dapat daripada buku ini. Seterusnya yang keenam, nak kenal iblis, nak kenal syaitan. Jadi iblis dan syaitan dia adalah satu nama, merujuk kepada entiti yang sama. Dua nama yang merujuk kepada entiti yang sama. Dan dua nama itu dia menunjukkan watak dia. Iblis, jadi iblis ini adalah
ulama mengatakan yang dihalau. Maksud iblis itu yang dihalau. Maksudnya di situ dia antara hubungan dia dengan Allah. Jadi bila kita sebut iblis, itu dia dengan Allah, status dia dengan Allah. So status dia dengan Allah, dia dihalau, dia disingkirkan. Dan yang kedua, ulama berpandangan iblis ni maksud dia putus asa. Jadi berputus asa dari rahmat Allah. Tak minta ampun pun. Jadi bila orang yang berputus asa tu, dia bukan bawa diri sedih tau. Dia jadi sombong. Dia bila hubungan dia dengan Allah cacat, dia akan jadi sombong, dia akan jadi bongkak, dia akan nak buktikan bahawa dialah betul. Itu perangai iblis. Jadi orang-orang yang berputus asa, kita ikut dia seperti mana syaitan, sebagaimana iblis, maka kita akan ikut jalan dia lah, akan ikut sunnah syaitan, mengikut sabilis syaitan, na'udzubillah. Jadi kita kena ikut, tidak ada putus asa dalam kehidupan kita, sebab hidup kita ini semua adalah untuk berjuang. Ada menarik sangat puan-puan, ada satu soalan saya terima daripada seorang ibu yang hidup dekat bandar, dekat kota ni. Maklum KL, saya kan dah pindah ke Kampung Pandan. Nama je kampung tu, Kampung Pandan tu kat KL. Nama kampung bukan sembarang kampung tu. Jadi jumpa dengan seorang ibu, dia kata, Ustazah, dia kata, macam mana nak nasihatkan anak remaja ni, dah lah keluar berdua-dua lah Ustazah, berpegang-pegang, bersentuh-sentuh kan, dah bercium-cium macam tu, perlu ke dia mandi hadas besar Ustazah? Dia punya soalan kan. Soalan dia cantik. Saya kata tak perlu. Saya kata tapi perbuatan dia tu tak boleh diterima juga, sebab itu adalah dosa. Dia mendekati perkara-perkara zina. Yang Allah larang adalah mendekati perkara-perkara zina. Saya sebut itu secara jelas. Macam mana nak buat Ustazah? Dah trend dia orang macam tu. Susah nak cari. Mana ada? Dia kata. Mana ada dia kata. Puan, itulah nama dia perjuangan. Perjuangan kita ini terus nak taat pada Allah. Walaupun orang tengok pelik. Mak dia ni, kolot ni. Kita akan digelar-gelar seperti itu. Orang dulu-dulu je makcik, nenek-nenek je yang tak pandai nak couple-couple. Sekarang ni couple, cuba tengok K-pop, cuba tengok K-movie tu. Kan? Mesti ada. Budak tadika sekarang pun dah ada dah dia punya girlfriend dengan boyfriend. Kan? Dah biasa dah makcik. Jadi kita ini bukan nak ikut kebiasaan. Kita kena hidupkan Islam. Dan itu adalah perjuangan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. So kita sentiasa berusaha. Bila ada hidup aja, bangun-bangun tidur je, celik aja mata, teruslah kata, Ya Allah, Engkau bagi aku peluang lagi, Ya Allah, terima kasih. Ini peluang, Ya Allah, peluang. Jangan pula sampai kita termasuk pada orang-orang yang bila bangun pagi je, hidup lagi. Nak buat apa hari ni? Kan? Jadi dia macam satu panggilan putus asa. Jadi itulah perangai iblis. Baik, yang kedua, kalimah syaitan. Syaitan ini pun juga boleh membawa dua makna. Pertama, syaitan yang jauh dan menjauhkan dari kebenaran. Itu dia peranan dia dengan siapa tu? Bukan peranan dia dengan Allah Yang itu dia dengan kita, anak-anak Adam. Dia sifat dia ni, watak dia memang jauh dari kebenaran. Dan dia suka menjauhkan pula anak Adam dari kebenaran. Itu perangai syaitan. Kemudian yang kedua, syaitan ini sentiasa terbakar. Dia datang daripada api. Jadi sentiasa terbakar. Terbakar dalam kedengkian. Dan terbakar dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sentiasa ada api kemarahan, api hasad, api yang tak tenang, tak puas hati. Itu adalah perangai dan watak syaitan. Dan syaitan ni, watak ni, syaitan, kita sebut syaitan ini, dia boleh jadi daripada kalangan jin dan manusia juga. Jadi kalau kita associate ourselves dengan syaitan, dengan watak-watak syaitan, maka kita adalah sebahagian daripadanya. Kita adalah kelompok dia. Okey. Saya pagi tadi baru baca sebuah hadis, perempuan. Jadi hadis ini sangat indah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia cerita satu masa dia dengan para sahabat duduk sebelah Nabi. Jadi duduk sebelah Nabi, tiba-tiba ada seorang lelaki bawa kayu, bawa pertukangan selepas
daripada pertanian lah. Lepas dia pencucuk tanam tu, jadi datang daripada lembah, nampaklah badan dia sasa, sado, bawa barang-barang, alat-alat kelengkapan tu. Jadi sahabat tengok, mereka melontarkan pandangan kepada lelaki itu, dan salah seorang daripadanya mengatakan, dia kata untung betul tengok lelaki sado ni, dia kata kuat perkasanya dia, alangkah baiknya kalau dia gunakan tenaga muda dia, tenaga, kekuatan, kesihatan dia, kepemudaan dia ini, kecerdasan dan kekuatan dia untuk fisabilillah. Itu dia punya komen lah, orang yang melihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dengar. Dan Nabi tanya balik, adakah kamu menyangka jihad fisabilillah hanya di medan perang? Dia kata lelaki itu yang bekerja keras mencari rezeki yang halal untuk menampung keperluan ibu dan ayahnya, itu adalah jihad fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencari nafkah buat isteri, iyalihi, maksudnya isteri dan anak-anaknya, maka pada dia fisabilillah. Dan sesiapa yang bekerja keras untuk melonggok-longgokkan harta, menghimpun-himpun harta, Nabi kata apa? Wahwa fisabilis syayatin. Dia sebenarnya berada di jalan syaitan. Jadi maksudnya kita ini bila bekerja dan sebagainya, dia boleh ada niat kerana Allah, ataupun berada di jalan Allah, boleh jadi berada di jalan syaitan. So jalan syaitan ini dia niatnya tak jelas, puan-puan. Niat tak jelas. Tumpukkan harta je, melonggok-longgokkan harta je. Sebab bila melonggok-longgokkan harta tu, apa yang datang? Sombong, nak menunjuk-nunjuk, kan, ataupun nak kepuasan. So cuba lihat orang-orang yang suka melonggokkan harta ni, ciri-ciri dia apa? Ciri-ciri dia mungkin tamak, jadi yang melonggok harta nak mendapatkan keuntungan lagi. So apa lagi ciri-ciri dia yang ada? Senaraikan. Dan itulah ada ciri-ciri sabilis syaitan. Okey, yang kita nak fi sabilillah tu. Jadi Nabi dah sebut dah, dia cari harta, cari nafkah untuk ibu bapa dia, menyara ibu bapa dia, dia adalah fi sabilillah. Dan dia nak menyara siapa? Ahli keluarga dia sendiri yang dalam tanggungan dia itu, dia dapat fi sabilillah. Dan seandainya kalau dia mati, dia boleh mati syahid. Tapi tengoklah di jalan mana tu? Fisabilillah ke fisabilis syayatin? Kalau fisabilillah, confirm insyaAllah dapat syahid. Kalau fisabilis syayatin, syahid juga, tapi syahid nak masuk ke neraka, tuan-puan. Syahid tu maksudnya saksi, ya, dia witness, dia menjadi kesaksian. Allahu Akbar, na'udzubillah. Baik, seterusnya, apakah kerjaya dan misi iblis dan syaitan ini? Misi dia satu je, menjauhkan manusia dari Allah. Jauhkan manusia dari Allah. Jadi sekarang ni bila kita tahu itu dia punya CTA, call to action dia, CTA kita, call to action kita ini sebagai hamba Allah, kena pastikan diri kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan yang kita sayangi, sahabat-sahabat kita semua itu, kita panggil kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apakah kalam yang lebih mulia berbanding dengan kalam yang memanggil orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ahsan, tu yang lebih baik adalah kalam-kalam yang mengingatkan kepada Allah. Walaupun rasa macam alah poyolah sangat kan, skema lah sangat kan, nak ingatkan Allah lah pula kan. Biasalah. Tak, tuan-puan, biarlah orang kata apa, tapi kita terus berpegang teguh untuk menyeru orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita pun akan tenang sebenarnya. Baik, seterusnya ada 6 tahap godaan yang digunakan oleh syaitan dan iblis ini yang disebut di dalam buku Talbisu Iblis. Yang pertama, syaitan akan sedaya upaya menjadikan kita ini sama ada kafir atau syirik. Kafir itu mengingkari Allah. Elok solat, tak nak solat. Elok bayar zakat, malas nak bayar zakat. Elok berbuat baik kepada ibu bapa, malas nak berbuat baik kepada ibu bapa. Elok bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak, malas. Jadi dia timbulkan dengan vitamin M ni, syaitan suntik vitamin M, dia jadi malas semua. So bila malas tu, na'udzubillah, takut kita jadi kufur. Jadi orang yang kufur ini orang yang tak pandai bersyukur. Ada peluang, tak mau guna. So vitamin M macam lah. Malas tu, na'udzubillah. Baik, kafir atau syirik. Jadi syirik itu ta'ajubnya ataupun dia mengharapkan orang lain selain daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala, ya. Buat sesuatu kerana orang lain, kerana urusan lain, ya, tapi bukan daripada Allah. Kita tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Baik, next, yang kedua, kalau syaitan ini tidak dapat mengkufurkan seseorang atau mensyirikkan seseorang, ini plan dia libatkan kita dalam perkara-perkara bid'ah. Jadi bid'ah ini sesuatu yang kita terlibat mengada-ngadakan yang tiada, tuan-puan. Jadi bid'ah ini saya guna pandangan ulama yang majority. Contoh bid'ah adalah, ya, dalam bab akidah Syiah adalah bid'ah yang paling besar. Dia memang mengada-ngadakan sesuatu syariat, ya. Contohnya, kita solat berapa kali sehari? 5. Syiah berapa kali sehari? 3 kali je, 3 kali je. Lepas tu syiar azan, dia tambah-tambah lah pula. Syiar azan tu kan, hampa pergi je ke YouTube, tengok syiar azan, azan Syiah dengan azan kita. Okey, saya bukan nak hantam Syiah sangat, tapi nak jelaskan Syiah itu tidak termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun the whole world nampak Syiah tu Islam, ya, tapi dia bukan mempamerkan Islam yang sebenar. Dan saya merujuk bid'ah itu kepada Syiah sebab itu adalah bid'ah yang sangat nyata, sesuatu yang sesat, tuan-puan. Contoh, kalau kita percaya kepada unsur-unsur yang khurafat dan sebagainya, selain daripada dia adalah syirik, dia merupakan bid'ah juga. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu 2. Yang ketiga adalah bila tak dapat masukkan dia dalam bid'ah, sesuatu yang mudah. Ya Allah, puan-puan, saya pernah ceritakan kawan saya macam mana boleh masuk Syiah kan? Saya pernah cerita tak? Oh, tak ada, lupa dah tu. Lupalah Ustazah. Saya cerita kawan saya satu masa kami pergi ke kedutaan Iran. Tak, maaf nak cerita benda ni. Pergi ke situ, kemudian kita ada dijemput wakil-wakil pelajar. Dulu saya aktif, perempuan, masa di universiti. Jadi wakil pelajar. Sekarang ni kalau teringat universiti macam nak jadi muda balik gitu. Padahal dah tak larat dah kuderat ni kan. Jadi memang seronok berkobar. Waktu hujan pun boleh berjalan dalam hujan. Pasal lencur ni kan sentiasa bersemangat. Maklum anak muda dulu. Jadi dijemput pergi ke kedutaan Iran. Lepas tu kami masuk waktu maghrib, kita pun sembahyang maghrib, diorang tak sembahyang. Lepas tu masuk solat isyak, kita pun sembahyang. Jadi diorang tak lama tu baru sembahyang. Rupa-rupanya dia jamakkan maghrib dengan isyak. Jadi dia jadikan 3 kali sehari. So lepas tu saya lihat ramai pelajar-pelajar daripada universiti-universiti lain datang. Lepas tu bila dia berbual perempuan, berbual dia pergi kutuk Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi kutuk Saidina Umar, Sayyidatuna Aisyah, ya. Jadi bila kita dengar macam tu, mana boleh ni? Kan? Tapi lepas tu saya terus teringat, saya bukan berada di tempat ahli sunnah wal jamaah. Saya ingatkan diri saya lah. So saya diam, saya tak cakap apa. Tapi kawan saya, dia memang debater. Dia terus berhujah, dia berbidas, berbalas-balas kata dengan ni lah, sampai jerit-jerit juga lah, sampai saya kata janganlah saya cubit-cubit dia. Saya kata tak payahlah cakap-cakap, diam aja lah. Dia kata kau tak cakap sekarang, bila lagi nak cakap? Dia kata gitulah. Dan kemudian dalam perjalanan balik tu saya kata dengan dia, para ulama pun tak boleh nak dapatkan wahdatul fikr dengan diorang ni. Lepas tu kita biarlah, sebab kita berada di tempat dia kan, kita hormati dia, kita buat wahdatul amal saja. Sejauh mana kita dapat aman dalam bekerjasama. Kita nak wahdatul fikri pun tak boleh. Tu lawak, dia kata, dia marah-marah saya kan. Kita tak boleh jadi pengecut apa-apa semua. Saya diam je lah. So lepas tu perempuan, akhir tahun itu dia masuk Syiah. Kawan saya tu masuk Syiah sampai sekarang perempuan. Ya Allah. Jadi sebenarnya nak kata apa? Memang kumpulan kelompok ini, perempuan, ya, dia mencari talent untuk disyiahkan. Ataupun kita sebut bid'ah lah, benda yang sesat. Jadi kullu bid'ah dalalah. Setiap sesuatu yang bid'ah, kalau saya tahlil ke apa ke tu, saya minta maaf, saya tak akan sebut benda itu bid'ah. Tapi dalam bab Syiah ni memang benda itu sangat jelas. Dia adalah satu benda yang bid'ah, sesuatu yang bukan diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil ke apa tu, itu adalah satu benda yang kita sebut sebagai khilaf.
Jadi perbezaan pandangan, sebab ada ulama yang membenarkan, mengharuskan, ada ulama yang kuat kata tidak boleh. Jadi kita tengok antara dua tu, ada yang boleh selama mana di dalam skop pandangan para ulama, maka kita boleh tolerate lagi. Tapi kalau di luar daripada majoriti ulama, jadi ini memang merupakan satu bid'ah yang cukup besar. Baik, jadi di situ jelaslah, jadi dia tengok talent-talent yang tertentu, bukan dia nak dibetulkan tapi dia nak masukkan orang semua bagi kumpulan dia besar dan hebat. Na'udzubillah. Baik, tuan-tuan puan-puan kasihi, seterusnya bila bid'ah tak boleh, dia buat maksiat pula. Dia jentik hati kita untuk suka kepada maksiat. Okay. So kalau gagal, kita ni jenis yang tak suka nak melakukan maksiat kan, nampak jelaslah zina tu haram ni, kita pun macam rasa geli-geleman dengan benda tu, sebut aja pun geli-geleman. Makan babi contohnya, rasa tak boleh, terbayanglah kan. Nak minum arak, tidaklah, kita akan rasa macam sesuatu benda tu sebagai dosa maksiat jelas pada diri kita, meremang rumah kita. So kalau yang tu tak boleh, syaitan akan berpindah ke kaedah yang keempat. Dia ada 6 cara. Yang keempat adalah buat dosa-dosa kecil. Maksiat tu tadi dosa besar, buat dosa kecil. Sedapnya mengumpat ini. Begitu kan. Jadi tu dosa kecil. Kemudian mengintai-ngintai aib seseorang. Kemudian berkongsi-kongsi berita-berita yang buruk. Jadi itu semua adalah dosa-dosa kecil. Berbohong, dosa kecil. Jadi kita dah terbiasa buat begitu, lama-lama nanti kan dia naik tau. Dia naik jadi buat maksiat, naik nanti jadi buat benda yang songsang pun ikut dia punya ikut hukum kepala dia je lah kan. Tak apalah, solat tu tak, kita bayarlah, coverlah solat dengan sedekah kan. Dah jadi macam tu bid'ah tuan-puan ya. Okey, so satu lagi, akhirnya dia akan kufur. Baik, seterusnya daripada yang keempat, buat dosa kecil pun seseorang hamba itu dia bertahan, dia tahu itu dosa kecil, dia berusaha untuk tidak lakukan, maka syaitan akan sibukkan dia dengan urusan-urusan dunia atau urusan-urusan akhirat dia. Urusan dunia, urusan akhirat tu yang dia sangka itu akhirat, menyebabkan dia lari daripada ketaatan yang sebenar. Jadi dia akan lalaikan kita, lekakan kita pula. So cuba tengok kita ni dekat tahap mana ni yang syaitan sedang goda kita ni. Okey, sibukkan dia. Jadi sibukkan dia dengan urusan-urusan keluarga. Dia sakitkan anak beranak kita. Kita duk fikir sakit, manjang. Lepas tu kita pula sakit. Kita duk fikir pasal sakit kita je. Sibukkan kita dengan urusan ni lah tuan-puan, COVID-nya, dengan banjirnya kan. Jadi memang itu akan disibukkan. Betul, kita perlu hadapi. Tapi cari, kita intai peluang di mana kita boleh guna urusan dunia ini untuk tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tak, syaitan akan menghanyutkan kita. Dia sampai kita akhirnya jadi putus asa. Akhirnya kita berlaku maksiat. Atau akhirnya kita kufur pada Allah. Bunuh diri contoh tuan-puan. Ya. Jadi ini merupakan satu benda yang orang kata dah lost hope lah. Ya. Dia kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu. Jadi bila tengok keadaan seperti ini, bukan untuk dikecam, tapi kita fikir, ya Allah, apa yang aku dah buat ni untuk bantu sahabat-sahabat aku, bantu saudara-saudara aku kan, sampai macam tu sekali ya. Okey, baik, jadi next kita lihat, sibukkan dia daripada taat kepada Allah. Lepas tu yang keenam, ni yang terakhir, dia akan asak kita, syaitan akan asak kita supaya melakukan ibadah. Kita dah okey dah ni, kita buat dosa kecil pun tidak kan, kita tidak disibukkan dengan dunia, insyaAllah kita sentiasa ingat akhirat, Alhamdulillah. Tapi disibukkan pula kita dengan ibadah yang kurang penting, disibukkan kita dengan ibadah-ibadah yang kurang utama, sehingga tertinggal yang wajib. Jadi sibuk dengan bersedekah-sedekah, zakat tak pernah bayar punya. Kan, sedekah buat, wakaf buat kan, pergi umrah buat, tapi tak pernah bayar zakat. Contohnya kan. Padahal 5 rukun Islam itu adalah kita punya pasak. Ini benda yang wajib tu
adalah sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so jadi untuk 6 tahap godaan syaitan ini, maka kaedah serta teknik yang digunakan oleh syaitan sama, iaitu dia buka 99 jalan kebaikan. Satu jalan kebaikan ini, jalan kebaikan ini, semua niat nak buat baik tu. Niat baik, 99 niat baik. Tapi untuk apa? Satu pintu keburukan. Nah, yang ini memang di luar daripada pandangan kita lah. Ingat tak yang kita baca satu kisah wali tu kan? Diminta untuk menjaga seorang pertanggungan pada askar-askar tu. Jadi dalam sikit. Niat dia semua baik. Oh, nanti dia ni macam mana tak makan. Kan? Oh, nanti kalau dia keluar orang semua nampaklah pula dia ni wanita yang perlu dilindungi. Lepas tu dia masuk pula bilik kan. Lepas tu tengok dia ni sihat ke tak sihat, tak keluar-keluar lah pula. Dia tengok lepas tu masuk ke bilik pula kan. Jadi last sampai berzina dan akhirnya dibunuh pula wanita tersebut. Itu kisah yang pernah kita baca dalam kitab ini. Jadi 99 niat baik hanya untuk membuka satu pintu keburukan. Benda yang paling mudah tuan-puan kan, kalau kita lihat dalam sekarang ni, dalam keadaan ujian ni, dengan COVID-nya, dengan pandemik, dengan banjir, dengan endemik bagai-bagai kan. Lepas tu suami tak dapat kerja, isteri dapat kerja, ataupun sebaliknya, isteri kehilangan pekerjaan, murung, suami ada pekerjaan. Dan kemudian bila suami bagi duit selalu kan, jadi isteri bergantung sangat dengan suami. So akhirnya di satu masa kan suami niat kesian baik ni, ya Allah, dia hantar pergi ke hospital lah, jumpa dengan pakar lah, apa semua. So dah buat kebaikan tu kan, niat dia kesian dengan isteri aku ni supaya dia sentiasa sihat, nak jaga akal tu adalah maqasid syariah. Tu mula-mula niat dia tu. Akhir sekali pintu keburukan dia adalah apa? Dia ungkit. Tak ingat kau dulu sakit macam itu, macam ni. Aku ni, kalau tak ada aku ni, kau apa ada? Tuan-puan, habis hangus semua 99 kebaikan itu hanya dengan satu keburukan. Jadi satu keburukan itu memang syaitan dia target. Mana yang keburukan yang ke arah syirik dan kufur, tu yang first, yang kita sangat takut dia punya godaan tu. Dia membuatkan kita kufur. Begitu juga dengan seorang isteri. Tengok suami tak ada, mula-mula kata tak apa bang, saya ada ni insya-Allah, rezeki abang melalui saya bang. Okey, kemudian yang kedua, dah tiba-tiba suami pula best main game pula kat rumah. Lepas tu dia mulalah kan, akhirnya mencabar dia punya kesabaran. Abang ni asyik-asyik main game. Abang tak sedar ke? Abang dah besar, dah tua dah. Kan? Dengan anak-anak pun kalah ni bang. Abang cuba buat tu, cuba buat ni. Kan? Jadi kita lalas hanya kerana itu, kita pun jadi sombong. Kita kata, abang, kalau saya tak ada, abang tak makan satu rumah ni. Dah jadi macam tu pula kan. Jadi itu benda yang biasa yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Tak pun mungkin suami kita dah senang sangat, ya, setiap bulan kita masukkan 2,000 dalam akaun dia. So dia buka akaun lain pula. So time tu akaun lain kan. Time tu lah kita pun bangun. Ini biasa. Yang ni biasa sangat berlaku. Jadi kita pun kata tak mampu tapi nak jadi macam tu kan. Padahal sebelum tu kita tak ada fikir pun kan. Abang patut cari nafkah walaupun saya berharta. Tapi tanggungjawab itu tanggungjawab abang. Jadi tu yang kena settlekan dulu perempuan. Sebab itu tanggungjawab dia hak eksklusif kaum lelaki. Jadi kalaupun dia tidak mampu, tapi kena berusaha juga, jangan goyang kaki di rumah. Berusahalah juga. Walaupun berusaha dia itu, dia tak dapat apa-apa pun. Dia usaha kiri kanan depan belakang kan. Ya Allah, kita tengok abang ni susah-susah aja kerja macam siang malam kan, tunggang terbalik bang. Apa yang bang dapat? Saya lagi banyak daripada abang kan. Oh pula dah kan. Dia jadi macam tu kan. Jadi itulah kerja syaitan. Kaedah dia buka 99 niat. Jadi 99 niat itu bagi orang yang memang niat kebaikan, ya, niat baik. Orang yang memang high class. Takut syaitan baru buka 5 je niat kebaikan, kita dah terjerumus. Kan dia ada 99 senjata yang disimpan oleh syaitan. Kita ni tahap mana agaknya? Gagal kat mana kita, na'udzubillah. Kita tak mau, kalau boleh tak nak gagal lah. Sebab tu kita sentiasa minta daripada Allah supaya Allah tetapkan iman kita, ya. Kita doa dia tu, Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Jadi kita minta supaya Allah tetapkan
sabbit qulubana, supaya Allah tetapkan hati kita dalam sentiasa mentaati Allah dan sentiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, so jadi seterusnya kita dikenalkan juga daripada buku ini, iaitu anak-anak iblis. Anak-anak iblis ni rupanya dia ada keluarga dia dan tim dia yang memang setiap seorang daripadanya tidak ada yang culas. Mereka mempunyai peranan dan tugasan-tugasan untuk menyesatkan anak Adam. Satu anak dia digandingkan dengan setiap anak Adam. Sampai macam tu. Jadi kita ada Qarin yang specialist. Dia ni memang specialist untuk kita. Tahu dah rupa bentuknya macam mana, perangai dia macam mana, watak dia macam, kelemahan dia apa, kekurangan dia apa, kelebihan dia apa, dan sebagainya. Penyakit-penyakit dia apa. Jadi dia tala daripada situ. So bila kita tahu benda ni, kita tidak hairan, kita kata, oh ini syaitan ni. Tak, memang dia perangai dia macam tu. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Yang kita boleh buat adalah diri kita. Sebab kita ini ada Allah. Allah lindungi kita. Kita dijaga oleh para malaikat. Ya, dan sehingga kita ni selama mana kita meminta perlindungan daripada Allah, maka Allah akan hampi dengan kita. Ya. Okey. Baik. Yang ketujuh. Para umara. Umara ini adalah pemimpin. Ya, jadi amir umara. Umara ini pemimpin juga akan dipesongkan oleh syaitan. Jadi apakah yang dipesongkan, cara yang dipesongkan oleh syaitan? Yang pertama, dia main-mainkan niat para pemimpin. Jadi pemimpin kita itu niatnya dipesongkan daripada rakyat ke kerabat sahaja, kroni orang katakan. Dan kemudian mungkin dia memuliakan akal dia berbanding para ulama. Jadi orang yang ulama ni yang ada ilmu, yang ada kepakaran. Saya sebut ulama tu dalam bahasa Arab, tuan-puan. Kalau dalam bahasa kita adalah orang yang pakar dalam bidang dia, the expertise. Jadi expertise tu tidak semestinya dalam bidang agama. Jadi normally kalau kita dengar ulama, orang yang pakar dalam bidang agama. Tapi pada hari ini hakikatnya bidang agama telah terpisah banyak daripada bidang-bidang akademik duniawi. Contohnya seorang ustaz, belum tentu dia tahu biologi, belum tentu dia tahu tentang bahagian kimia dan sebagainya. Sebab tu kalau kita nak buat, nak tengok para ahli fatwa, bila dia nak buat fatwa sesuatu, dia akan kumpulkan pakar-pakar daripada bidangnya yang kadang memang bukan daripada agamawan. Jadi sebab mereka ini adalah para ulama. Senang kata, ini arahan Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanya dengan orang yang sentiasa ahla dzikri, pakar dalam bidang tersebut. Zikir yang sentiasa disebut, maksudnya dia biasalah dengan bidang tu. Zikir juga bermaksud yang ingat, maksudnya yang memanglah dia profesional dalam bidang dia. So Allah suruh kita rujuk kepada orang-orang yang tersebut. Jadi dalam bidang-bidang tertentu ada kepakaran yang tertentu. Masya Allah, di sini tak secara langsung Allah suruh kita iktiraf kita punya kelemahan. Kena sedar, kena terima bahawa kita ada kelemahan kita sendiri. Bukan kita banyak kelebihan, puan-puan. Baik, jadi seterusnya di situ dipesongkan niat para pemimpin sehingga dia rasa diri dia yang betul. Mungkin dia mendapat penasihat yang salah. Padahal dia ada otak tu, dia boleh fikir kan salah ke betul ke kan. Tapi dia sedap ya, dengan mungkin penasihat-penasihat ni dia pandai mengipas. Jadi itu yang dia terlupa diri. Baik, seterusnya adalah para umara ini akan terpesong dengan apa? Faktor-faktor yang memerangkap dia. Prinsip-prinsip yang memerangkap dia. Apakah prinsip-prinsip yang memerangkap dia? Nombor satu, penampilan nak hebat. Pertama, penampilan. Jadi yang dia fikir dah dapat tanpa kepimpinan, yang dia fikir awal adalah penampilan. Puan-puan, tuan-tuan, ini ada dalam buku ni. Buku ni Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia hidup jauh lebih lama daripada kita. Jadi memang perangai pemimpin yang terpesong adalah sibuk dengan penampilan. Baju apa yang dia nak pakai, bedak apa yang dia nak pakai, kasut apa yang dia nak pakai. Dia jadi begitu. Walau bagaimanapun kalau kita lihat Umar bin Abdul Aziz, dia penampilan dia cukup dia jaga.
Sebab apa? Sebab dia tahu itu adalah tanda kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Imam Malik ya, sangat jaga penampilan. Tapi dia jelas dia punya niat. Bukan nak kata nanti kan orang pandang rendah pada aku. Tak ada, tapi dia tahu ini adalah tanda kesyukuran dia kepada Allah SWT. Tapi Imam Malik ni walaupun penampilan dia cukup hebat, cukup baik ya, dia memang kemas dia berpakaian sebab daripada kecil lagi ibu dia memang dah ajar dia ada pakaian-pakaian yang tertentu untuk acara-acara tertentu, untuk menuntut ilmu lebih-lebih lagi ada pakaian yang paling bagus. Tapi Imam Malik walaupun dia ada banyak kenderaan yang dikurniakan oleh khalifah lah kan, para pemimpin-pemimpin di seluruh dunia bagi dia macam-macam tuan-puan, tapi tetap dia tinggal di rumah sewa yang disewa oleh arwah ayah dia, ibu dia. Sebab dia mengingat waktu dia susah tu, insan itulah yang bersedia buka pintu untuk sewakan rumah pada dia. Allahu Akbar. Yang kedua, dia tidak pernah menunggang kuda ke, keldai ke, unta ke yang dihadiahkan itu as long as dalam kota suci Madinah. Keluar daripada tanah suci, barulah dia naik. Baru dia jalan. Sebab apa? Sebab dia tahu dalam tanah suci Madinah itu ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jadi dia menggunakan kelebihan itu, tetapi dia tahu penghormatan dan juga adab-adabnya, masya-Allah. Okey, jadi di sini penampilan ya. Okey, yang kedua, tak nak belajar dari orang lain. Dia nak belajar daripada tim dia je, kelompok dia je. Ini pun penyakit juga tuan-puan. Kan? Sedangkan bila kita jadi pemimpin, kita ni kena orang kata terbukalah hati kita kan. Dan perkara yang paling baik untuk kita belajar adalah daripada mulut orang yang memusuhi kita. Musuh-musuh kita tu, itu yang kita kena dengar daripada dia tu. Sebab kadang-kadang orang salah faham tentang kita. Kita itu yang cakap tu musuh kita kan, ada salah faham tentang kita. Kita duk sibuk nak membela je, padahal apa yang disalah faham itu mungkin itu yang kita portray kan. Jadi orang salah faham, maka kita kena perbetulkan cara kita portraykan itu. Bukan kita sibuk nak membela diri. Jadi penat kita nak membela diri. Itu pandangan saya lah. Jadi terima sahaja dulu. Kalau kita belajar daripada pemimpin-pemimpin yang ulung, di seorang wanita menegur, macam Saidina Umar ditegur, apa pula cerita pasal mas kahwin. Saidina Umar dia tak sebut pun. Memanglah aku ni, kau tak faham ke aku ini adalah pemimpin, aku sedang menguruskan urusan kebajikanmu yang kau nak lawan-lawan pasal apa? Saidina Umar tak kata begitu. Saidina Umar just check saja sahih tak benda ni. So kalau sahih, dia gugurkan keputusan dia. Jadi apa, Saidina Umar tak sebut pun alah perempuan. Dia tak ada cakap gitu ya. Jadi kalau tengok perempuan zaman dulu, mereka Islam saja yang menaikkan kan martabat wanita ini. Tapi itulah indahnya adab dan akhlak mereka, kerana dia tahu dia fokus on kebenaran ya, bukan kepada kumpulan atau kelompok dia. Baik, next adalah mempunyai tim yang tidak sihat. Mempunyai kelompok yang disimpan, kelompok yang tidak sihat, ataupun pendamping-pendamping yang jahil. Jadi ini juga adalah satu peringatan dan panduan pada kita, kerana godaan kepada pemimpin yang mungkin asalnya niat dia boleh jadi baik, tapi kemudian boleh bertukar kerana elemen-elemen yang kita sebutkan tadi. Dan akhir sekali, bab yang terakhir adalah doa kan. Jadi kita banyak doa di mana kita boleh melindungi diri kita daripada syaitan ya. Antara yang paling mudah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada je terlintas perasaan niat yang tak baik tuan-tuan puan-puan, terus sebut baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi biasakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan lagi baik kalau memang kita maksudkan, kita faham apa yang kita sebut. A'udzubillah, ya Allah, aku berpegang padamu, ya Allah, aku berlindung padamu, ya Allah, tolong lindungi aku ini minasyaitonirrajim, daripada syaitan yang kau sendiri rejam, engkau sendiri laknat. Jadi pohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, so habis dah kita. Ya, ada 15 minit lagi. Kalau ada soalan, ya silakan puan.
Corin boleh lemahkan ke tak? Okey, ada satu masa Sayyidatina Aisyah, ya, dia kisahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia Nabi cerita pasal Corin ni, kemudian Aisyah pun tanya, kau ada Corin tak? Kan Aisyah kan dia suka, dia memang spontan, dia suka banyak soal ya. Jadi dia tanya, kau ada Corin tak ya Rasulullah? Jadi Nabi kata ada, dan aku telah mengislamkan Corinku. Jadi di sini selama mana kalau kita ikut apa yang Nabi buat, insya-Allah Corin kita akan lemah. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi banyak dia punya ibadah dia, niat dia sangat jelas, dia adalah seorang pemimpin yang baik ya. Dia juga seorang yang humble, dia sangat tenang sentiasa, iman dia itu dijaga kepada Allah, tak pernah marah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita ikut ciri-ciri Nabi ini dan kemudian kita memohon bantuan daripada Allah, insya-Allah kita boleh melemahkan Corin. Dan kelebihan kita ini umat Islam hamba kepada Allah, selama mana kita menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah akan jaga kita. Dan kalau kita membela hak Allah, Allah akan jaga hak kita. So jadi hak kita itu adalah dapat lindungan, dapat pengampunan daripada Allah. Maka Allah akan lindungi kita, Allah akan beri pengampunan kepada kita semua. Okey, baik, ada soalan lain? Sila puan. Ya, betul. Ya. Ya, okey. Sunnah Nabi ni dia ada beberapa kategori. Ada yang wajib, ada yang harus, ada yang haram. Okey. Jadi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunat yang haram, ada sunat yang makruh. Okey, kita ambil contoh. Kalau sunat yang wajib itu solat 5 waktu. Itu adalah sunnah Nabi yang wajib. Maksudnya kita ikut apa yang Nabi buat. Sebab tu Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana aku solat. Jadi sunnah Nabi dalam solat itu adalah sunat yang wajib. Jadi kita wajib ikut cara Nabi. Jadi wajib ikut cara Nabi berpuasa. Kan Nabi berpuasa di siang hari dalam bulan Ramadan, tak adanya buat dalam bulan Rajab. Jadi situ adalah sunnah yang wajib. Ada sunnah yang haram. Sunnah yang haram, Nabi kahwin lebih daripada 4 apa? Betul kan? Nabi kahwin 11. Ada yang sebahagian mengatakan 12, ada yang kata 13. Jadi Nabi berkahwin lebih daripada 4. Kita sunnah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 4 sahaja. Walaupun Nabi buat lebih daripada 4, haram bagi kita untuk ikut. Jadi itu adalah sunnah yang haram. Ada sunnah yang harus, berpakaian. Jadi itu adalah harus. Itu sunnah Nabi, tapi yang harus untuk kita ikuti. Jadi maksudnya boleh kita ikut. Dia bukan merupakan satu kewajipan kepada kita. Cara Nabi makan itu adalah sunnah yang harus. Jadi maksudnya sunnah itu adalah lifestyle Nabi. Tapi dia ada hukum-hukum tertentu daripada sudut perspektif fiqh, daripada sudut jurisprudence ataupun hukum syariah dia itu sendiri. Ya. Jadi cara Nabi berjalan, cara Nabi berjalan. Nabi berjalan itu adalah dengan laju kan, seolah-olah dia turun daripada bukit. Itu adalah sunnah yang harus. Kemudian Nabi senyum, itu adalah sunnah yang harus. So kalau kita niat, ya Allah aku ni nak ikut Nabi, nak dapatkan sunnah dengan pemahaman bahawa apa je yang datang daripada Nabi adalah wahyu Allah dan ada kebaikan dan hikmahnya, maka kita akan dapat apa yang kita niatkan. Nah, walaupun benda itu adalah harus. Jadi dia pakai jubah, pakai serban ke kan, pakai jadi ridak dia panggil kan, ridak di situ. Jadi itu adalah harus. Oh, dia sunnah Nabi, ya, memang sunnah Nabi, tetapi kalau kita tak pakai pun tak mengapa. Dan kalau kita niatkan bila kita pakai ridak tu, kita rasa macam Nabi sentiasa dekat dengan kita. Itu adalah ikhtiar kita untuk dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau tak pakai necktie, pakai baju kot dan sebagainya, ya, jadi dia ikut sunnah barat contohlah kan. Sunnah barat. Jadi tidaklah haram pada dia.
kan, selama mana bila dia berpakaian begitu. Sebab ramai para ulama di Timur Tengah pakai macam tu, hampa pakai kot, pakai necktie kan. Jadi dia pakai begitu kerana dia menghormati budaya semasa. Dan dia tidak bercanggah dan tidak mahu ada, contohlah dia niatkan itu tidak ada gap dengan orang lain supaya dia mudah menyampaikan message Islam kan, message daripada Al-Quran. Jadi di situ adalah kebaikan, satu kelebihan dan satu kebaikan ya. Okey, jadi jelas baik, terima kasih ya, silakan. Masya Allah, bagusnya, banyak persoalan. Okey, baik, silakan. Tentang hate. Oh, Syiah. Ya, sorry. Okay. Atas alasan apa kawan saya boleh masuk Syiah tu? Saya tidak pasti sebab selepas itu dia berjumpa dengan dia dijemput lah ya, ataupun dia buat, kalau tak salah saya, dia buat kajian. Jadi dia buat kajian tentang Syiah ni dan kemudian pergi beberapa kali ke kedutaan Iran. Jadi di situlah jarum masuk. Dan Iran ni banyak duit. Orang Syiah ni duitnya Allah Akbar, berbilion-bilion tuan-puan. Tapi sebahagian maklumat yang saya dapati adalah mereka juga sebab dia ada satu prinsip dia yang dipanggil taqiyah. Taqiyah tu dia boleh menyamar atau buat sesuatu yang tidak baik untuk urusan kebaikan. Kalau kita matlamat tidak menghalalkan cara, nikmat dia boleh. Jadi taqiyah itu matlamat boleh menghalalkan cara. As long as niat you baik, apa-apa cara pun boleh. Jadi disebutkan, wallahu alam puan-puan, saya sampaikan apa yang saya dengar ya. Saya dengar daripada orang-orang yang ulama, orang kata orang yang berpengetahuan lah, yang pakar dalam bidang-bidang Syiah ni. Dia orang ni dia sebenarnya tak ramai di negara kita, tapi dia suka dirujuk sebagai ramai. Itu yang pertama. Jadi maksudnya susahlah perjuangan dia itu untuk dapatkan pengaruh. Tapi kalau mereka yang tidak kuat ya, ini kawan saya kuat pun terpengaruh Okey. Jadi yang kedua, dia ni banyak mengadakan macam kelab-kelab malam, tempat-tempat minum-minum gitu kan. Jadi dia associate dia punya tempat zina sebagainya yang besar-besar tu, dia ada antara mereka itu penyumbangnya. Penyumbang yang besar. Okey, dan kemudian maksudnya mereka melakukan maksiat lah. Okay, kemudian yang saya nampak sangat adalah sahabat saya ini, dia diberi bantuan kewangan. Jadi bantuan kewangan sampai sekarang ni lah, kaya raya dia, suami isteri kaya raya. Jadi dia ada bantuan backup kewangan, bukan saja untuk company dia, tapi dia boleh buat masuk import ekspor dan sebagainya. Jadi memang besar dia punya perniagaan, dia adalah import ekspor. Malah kalau tak silap saya, dia jadi wakil negara kita. Cik, macam lagi kecil, macam lagi tahu je, macam boleh nak tahu saja kan. Wallahu a'lam. Jadi saya sebut secara umum saja, saya tak nak sebut pun nama dia. Tapi benda ini berlaku. Dia sangat menyedihkan perempuan. Cuma dia sentiasa taqiyah lah. Taqiyah tu dia berselindung. Saya tak adalah begitu. Dia takkan kata memang aku Syiah, tak ada. Tapi dia sentiasa berselindung. Jadi kita nampak dia tak mau bersama dengan kita, kelompok kita tak nak dipanggil pun tak mau. Jadi kita nampak dia dekat pula dengan kelompok-kelompok situ. Wallahu alam perempuan. Okey. So itu dia punya cerita lah. Jadi berhati-hatilah dengan anak-anak kita. Sebab tu bila kita berjuang untuk memastikan anak-anak kita ini terjaga dia punya sudut rezeki dia, nafkah dia, masa depan dia, itu adalah jihad fisabilillah. Daripada dia meminta-minta daripada pihak-pihak yang macam itulah, kan, pihak yang sentiasa menanti-nanti untuk memberi duit banyak perempuan. Okey. Baik, saya pernah pergi ke Bandung. Dan dengan suami saya cari pondok-pondok ataupun ma'had ya. Jadi pergilah ke pelusuk-pelusuk, ada dekat atas bukit lah. Rupanya dia tempat-tempat yang terpencil, tapi cantik-cantik lah tempat dia, subhanallah. So tour guide saya bawa,
kami sampai ke satu tempat ini, dia anak murid dia dalam 100 orang lebih. Jadi kemudiannya saya pun tanya, macam mana awak membiaya sekolah ini? Lepas tu dia cakap, puan cuba tengok belakang tu. Dia kata, so, saya pun tengoklah belakang. Ada sebuah rumah banglo. Lepas tu lapang tanah dia. Okey. So lepas tu dia kata dialah yang membiayai. Saya kata Masya Allah, bagusnya. Saya kata untungnya orang tu kerja apa? Dia Syiah. Dekat Bandung, puan. So jadi, tapi mudah-mudahan lah kan. Dia memang, mudah-mudahan lah dia suruh hidayah ke, kita tak tahu itu adakah agenda dan sebagainya. Jadi saya pun kata, macam tu macam mana akidahnya? Dia kata, ya puan, kami pun berhati-hati. Jadi duitnya kita terima tapi tetap berhati-hati. So wallahu alam lah puan. Jadi menakutkan jugalah ya. Okey. Jadi di situ di peringkat dunia, dan saya sengaja ceritakan benda ini supaya kita dapat melindungi anak-anak kita ni, keturunan kita, generasi muda daripada terjebak. So kalau terjebak dah, nanti sembahyang 5 waktu jadi 3 waktu. Lepas tu nanti syahadah dia sebut lagi nama Ali. Sebab dia punya syahadah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sebut dia ni ya. Wa asyhadu anna Aliyya waliyullah. Dan aku bersaksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Dan dia datang bukan terus gedebuk datang kan. Saya sangat yakin sahabat saya ini dia datang bermula daripada dia petik cinta pada Nabi itu dulu. Jadi cinta pada Nabi start daripada situ kan. Dia bawa kepada keturunan. Jadi maksudnya sepatutnya khalifah ini sebenarnya hanya Ali saja, tak logik Abu Bakar. Dia jadi gitu. Kan keturunan. Dia start daripada situlah. Dia main-mainkan isu itu sampai akhirnya dia boleh terpaut. Kawan saya sangat bijak. Sangat bijak orangnya. Itu pun boleh terkehil puan. Jadi macam manalah dia punya dakwah dia itu kena sentiasa berhati-hati. Kalau kita rasa ragu-ragu je sebut aja auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab syaitan tu tadi, jelmaan syaitan itu dalam 2 bentuk. Dia boleh dalam bentuk jin dan juga dalam bentuk manusia. Dan manusia tu pun tak sedar dia adalah syaitan. Itulah takutnya. Kan, sebab dia mungkin tidak double check, dia mungkin lebih ikut sentimen, ikut perasaan dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Baik. Okey, selesai. Alhamdulillah perempuan, kita ada buku baru. So saya rasa insya-Allah kita akan sebagaimana yang dipersetujui, kita akan bincang berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan wanita ya. Okey, baik. Saya serahkan kembali kepada Kak Salwa.